Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jam di studio pukul 10.45 pagi. 10.45 pagi. Jadi hari ini punya video saya cuma nak sambung saja topik semalam. Jadi apa semalam video topik teamwork, pembentukan teamwork. Itu tutorial yang kelima. So hari ini sambung tutorial ke-6. Jadi saya ada lebih kurang 7 atau 8 tutorial saja untuk kita yang saya untuk buat training di secara online di Volten, dan juga untuk mana-mana grup dari syarikat lain pun tak apalah. Okey, hari ini saya sambung sikit tentang topik semalam, iaitu teamwork, pembentukan teamwork. Jadi kalau kita nak sukses dengan mudah dalam bentuk bisnes ni, sebenarnya teamwork ni bukan dalam syarikat yang kita buat sekarang saja untuk kita sukses. Kalau anda faham, teamwork ni sebenarnya berbentukkan dalam bisnes ni semua company buat. Cuma kita perasan atau tidak sajalah. Assalamualaikum, Anwar. Okey, jadi teamwork ni dia sangat penting. Teamwork tu wujud. Nanti saya akan jelaskan agak saintifik sikit kepada anda hari ini tentang kepentingan teamwork dan kenapa kena bentuk teamwork itu dan apa perbezaannya kalau kita tidak ada teamwork di situ. Okey, kalau anda tengok semua orang yang sukses di dunia inilah, kalau anda tengok yang buat dalam bisnes ini, dia membentukkan teamwork tanpa anda sedari. Teamwork itu tanpa anda sedari. Kalau kita nak sukses, kita kena bentuk pasukan itu. Bukan hanya dalam bidang networking, dalam bidang e-commerce dan sebagainya. Dalam bisnes apa pun. Cuma anda perasan atau tidak, teamwork ini diwujudkan oleh jutawan-jutawan. Semua jutawan di dunia ni, dia membentukkan teamwork ini. Kalau anda tengok cerita kisah orang yang berjaya dalam dunia jutawan, bagaimana dia membentuk diri daripada orang biasa jadi millionaire, dia story dia sama je. Story dia sama saja. Anda tengok kalau saya kata 10, kalau saya sebut 10 sifat orang yang sukses dalam bidang bisnes ni, 10 sifat dia dalam orang yang berjaya lah, tak kisah dalam bidang apa, sama je. Semua tu sama saja. Jadi benda ni saya sebenarnya tak boleh ulang. Anda kalau masuk training daripada zaman dulu sampai sekarang sama saja. Cuma hari ni saya nak cuba jelaskan hal-hal yang kita buat tapi kita tak faham. Kita sebenarnya benda tu berlaku. Kita pun sedang buat tapi kita tak faham apa yang kita buat. Jadi teamwork itu, ada pasukan itu sebenarnya terbentuk dalam bentuk macam peperangan. Satu, buat pasukan. Satu, anda tengok dalam teamwork itu sebenarnya kita bentuknya beberapa faktor. Okay, tujuan kita buat teamwork ni sebenarnya adalah berkongsi. Kita share. Maksudnya kita tidak ada semua kepandaian dalam satu bidang. Jadi bila kita buat bisnes, bukan semua orang master, bukan semua orang perlu belajar segala-galanya, dia tak mampu. Dia bukan dia nak buat semua. Mana mungkin dia buat semua knowledge pengetahuan dalam satu sistem yang dia nak buat dalam perniagaan. Contoh, kalau anda tengok orang yang memerlukan satu produk dia base kepada electronic system. Berarti sebagai toke dia kena faham elektronik sistem dia, elektrik dalam tu macam mana, apa nak buat. Jadi mana mungkin dia nak faham semua, lepas tu nak buat bisnes tu pula. Tak payah. Sebenarnya benda tu tak payah. Ilmu ni kita bentuk pasukan, teamwork saja. Ada orang yang bidang bahagian elektronik, dia yang buat bahagian tu. Bahagian elektrik, dia akan lantik orang tu buat. Bahagian ekonomi, dia akan lantik orang ni buat. Lagi bahagian apa? Semua bahagian. Anda tengok, kenapa wujudnya kilang itu? Kilang itu hasil daripada pembentukan pasukan. Tanpa pasukan itu, kilang tu pun tak ada. Tokenya pun tak boleh kaya. Jadi anda perasan tak? Toke kilang tu, dia tak perlu banyak ilmu. Dia tak perlu belajar terlalu banyak ilmu. Dia mungkin satu bahagian financial. Dia tahu nak cipta wang tu macam mana. Okey. Jadi dia kena bentuk pasukan. Jadi pasukan yang dia bentuk tu, dia bermula daripada yang atas sampai ke bawah. Atau yang terbawah sampai ke atas. Jadi setiap anda tengok di kilang tu, yang nak buat bilangan sesuatu produk tu, berapa banyak, itu orang ni buat. Atas kepada tu, siapa lagi buat. Atas lagi pada tu, ada orang buat. Bahagian engineering, bahagian itu, bahagian semua keperluan dalam usaha dia untuk sukses itu, dia membentukkan pasukan. Siapa yang manage pasukan tu? Toke tu yang manage. Jadi adakah toke tu, dia mengetahui semua benda?
Semua benda dalam bidang tu dia nak tahu untuk dia capai dia punya target. Adakah perlu dia tahu semua? Tak, dia tak perlu tahu. Dia tak perlu tahu sistem komputer tu. Yang penting dia lantik satu orang yang master dalam bidang tu, kerja dengan dia. Kerja dengan dia. So dia yang uruskan. Bahagian financial, yang cekap tentang ekonomi, dia lantik satu orang, okey, kau uruskan bahagian financial. Yang bahagian mana lagi? Semua bahagian elektrik, bahagian apa, bahagian pembangunan dan sebagainya. Semua dia menggunakan pengetahuan masing-masing. Dan inilah anda tengok akhirnya membentuk satu pasukan. So begitu juga kita apabila kita buat perniagaan di Bolton. Ataupun anda yang buat syarikat-syarikat lain. Cuma kita punya peralatan, keperluan, kita tak banyak, tak complicated. Malah kita share saja, berkongsi saja. Sikit-sikit orang, maksudnya kerja kita tak berat. Kerja kita tak berat sebab ada hal-hal lain lagi yang kita boleh share. Bukan sekadar ilmu. Anda kena ingat. Orang-orang yang pernah jadi juta, kalau anda tahu tak, habit, anda tahu tak perkataan habit? Habit. Tabiat. Tabiat, anda tengok bila saya banyak mentelaah apa tabiat. Dulu kan saya pernah kaji apa sikap untuk orang yang sukses. Dia punya mesti ada formula, mesti ada 5, 6, 7, 8, 10 benda yang anda putarkan dia sama saja dia orang jawab. Jadi saya dulu cari mesti jawapan dia sama sebab benda tu sukses sama saja. Sama ada dia pemain bola, sama ada dia ahli sukan, sama ada dia ni saintis, sama ada dia ni nak jadi kaya, dia buat bisnes, jadi pencipta lagu. Jadi saya dapati semuanya keputusan dia sama. Hampir ke semua. Tak ada perbezaan pun. Contoh, saya bagi jawapan. Apa syarat-syarat untuk orang yang nak sukses tu? Apa? Anda boleh senarai tak kat saya? Orang yang nak sukses tu. Nombor satu, dia mesti tahu apa matlamat dia kan. Semua orang pun tahu. Nak sukses, anda tanyalah. Jadi benda ni tak payah kita jawab pun kita tahu. Kita sendiri pembuat ni ada dia punya ambition, matlamat dia apa, kan? Jadi kalau kita nak buat motivasi benda tu dah lama dah. Semua orang tahu, tapi kita tak sedar. Kita punya watak yang sama dengan orang lain yang nak sukses. Sama, sedikit lagi kita tak penuhi untuk kita capai apa yang kita nak. Orang yang sukses di dunia ni sama. Anda tengok nombor satu, dia ada goal dia kan. Mesti dia nak buat satu, dia nak apa? Ada orang dia nak pemain bola terbaik. Ada orang dia minat nak cipta lagu terbaik. Kalau anda yang buat ni, kita nak sukses, nak dapat income yang terbaik. Jadi, konklusi dia sama. Goal. Matlamat masing-masing lah. Kan jawapannya mudah saja. Itu kalau anda tanya sama. Kita pun ada buat ni apa. Mesti ada goal. Tapi kita yang tak tahu benda tu dipanggil matlamat. Goal. Kita pun tak sedar. Lepas tu bila kita buat benda tu. Tengok. Apa lagi? Anda yang cipta benda tu kan. Anda yang cipta matlamat tu, maka anda bertanggungjawab apa? Nak sukses kita yang bertanggungjawab. Ni tak. Kita nak sukses, suruh orang lain bertanggungjawab. Itu yang jahanam tu. Kita yang buat keputusan untuk sukses, untuk dapat sesuatu, kita yang nak buat, maka kita bertanggungjawab sepenuhnya untuk mencapai benda tu. Jadi benda tu dipanggil apa? Benda tu dipanggil apa? Responsibility. Bukalah buku jutawan di dunia ni. Ada tak perkataan tanggungjawab tu? Mesti ada punya. Cuma susunan dia baik. Dia buah nombor 7, ni buah nombor 3. Dia panggil responsibility. Jadi kita yang nak berjaya, hari ni nak bentuk pasukan tu, kita bertanggungjawab. Ini tak tanggungjawab. Kita nak dapat satu result, tetapi tanggungjawab tu bagi orang lain buat. Kan jahanam namanya. Itu namanya responsibility. Tadi, anda yang cipta matlamat nak buat, nak dapat inilah, nak dapat kereta percuma lah, nak dapat target lah. Anda yang cipta apa? Di Bolton, anda yang cipta benda ni semua. So, bila kita yang mencipta benda tu, kita mesti ada syarat kedua. Kita yang mesti bertanggungjawab. Kita mesti bertanggungjawab apa? Yang dengan sepenuhnya. Bila nak bertanggungjawab pula, kita kena buat apa? Disiplin. Nampak? Benda ni simple saja. Bila nak sukses, semua orang kena bertanggungjawab atas apa yang dia nak. Kemudian, nak bertanggungjawab, disiplin je lah. Orang yang bertanggungjawab adalah orang yang berdisiplin untuk mencapai sesuatu. Kan mudah jawapan dia pun. Disiplin. Lepas tu apa? Saya yang kita tengok dia punya risiko. Orang yang berani tanggung risiko. Orang yang menyalahkan diri sendiri.
Orang yang tak pernah kisah tentang failure. Semua tu jawapan serupa je semua. Semua dalam video saya tu sama saja. Jadi hari ni saya buat topik kepada anda. Topik yang terakhir tu teamwork tu. Apa supaya anda faham. Teamwork ini penting untuk kita buat next business ke apa bentuk business pun. Kepentingan bentuk teamwork tu. So, ada satu benda, anda tengok daripada syarat-syarat untuk sukses tu, last kali dia menghasilkan tabiat orang tu. Tabiat ni yang bagus. Tapi banyak tabiat kita buruk. Sebab itu kita tak boleh bentuk pasukan. Teamwork kita. Tabiat kita, anda tahu tak? Yang saya tahulah. Yang saya banyak duk study tu. Teamwork tabiat orang-orang kaya ni, orang-orang berjaya dalam hidup ni serupa ya. Lebih kurang 3 atau 4 tabiat dia. Nombor satu, kalau dalam bisnes, dia orang ni detail pasal financial. Pasal keuangan. Dia orang memang nampak macam kedekut. Cuba anda tengok jutawan-jutawan dunia ni, nampak macam kedekut. Kira duit kecil-kecil pun kira. Duit sen-sen pun dia orang kira. Dia orang duit bilion-bilion. Tapi duit kecil 10 sen pun dia orang kira. Jadi mula-mula saya kata, bakhil sungguh dia orang ni. Last kali saya dapat jawapan, dia memang tabiat dia macam tu. Orang yang sukses ni, dia detail tu. Dia tengok long term. Macam kita ni, kita tak sedar. Okey. Kita tak sedar bila kita nak hasil yang besar. Orang biasa, tabiat dia duit yang besar tu dia tengok. Kalau dapat 5,000, 10,000 dia tengok. Tapi jutawan di dunia ni anda tengok, terbalik. Dia orang asalkan duit, dia orang detail. Dia orang kena tahu 2 sen, 5 sen, 10 sen tu. Walhal dia orang ni duit bilion-bilion tapi detail. Jadi saya tahu, dulu saya kata bakhil betul ni, jutawan ni kedekut pahit. Kan? Tapi hari ni, lama-lama saya dapat faham. Bukan dia orang kedekut. Sebenarnya, dia orang belajar satu ilmu iaitu start from small. Start daripada benda yang kecil. Okey, contoh. Dan saya dah mengamalkan benda ni. Dulu saya belajar benda ni lebih kurang 15 tahun dulu ke 20 tahun dululah. Tengok. Sejak tu, saya mula mengikut jejak dia. Anda mungkin kawan-kawan, Jenny ada sini, mungkin dia pernah tahu. Kenapa saya simpan duit shilling? Setiap hari, duit baki saya 10 sen, 5 sen, 10 sen. Saya simpan duit saya tu daripada dulu setiap hari. Kan duit RM1, saya walaupun duit tu nampak kecil, tapi anda tengok, bila selepas 10 tahun, cuba pergi buka ton duit shilling tu. Cuba pergi tengok duit RM1 yang mungkin nak raput dah tu. Pergi tengok, nilai dia mencecah belasan ribu. Baru saya dapat tahu, kenapa orang tak pandang benda ni. Sebab selepas 10 tahun, cuba anda tanya, kita yang bekerja biasa, ada tak cash? 20,000 sekarang, cash. Duit cash. Banyak orang kata tak ada. Tapi anda tengok, dengan saya simpan sikit-sikit macam tu, lepas 10 tahun, 15 tahun, duit tu ada. Cash pula. Jadi kalaulah saya boleh simpan RM1, RM2 sehari macam tu, apatah lagi saya boleh ambil duit saya tu simpan RM10, RM20, duit lebih saya tu, saya simpan dan lepas 15 tahun, dia jadi apa? Jadi benda ni, saya dapat jawapan. Jutawan di dunia ni, dia orang punya fikir, benda kecil tu jadi besar. Tapi kesilapan kita, bila buat teamwork, pasukan kita pun, kita tengok benda yang besar-besar. Bila kita menghargai satu orang tu, kita nak tengok result yang dia buat tu besar. Pasal tak? Bila kita bentuk pasukan, dalam pasukan kita tu, hanya kita fokus kepada leader-leader yang kita nampak hasil dia hebat. Tetapi sebenarnya ada di bawah-bawah sana yang menyumbangkan sedikit-sedikit kepada sale anda, banyak kita buat tak tahu saja kepada orang ni. Itu maksud saya tadi. Jadi dalam bentuk teamwork pasukan, dia adalah syarat untuk kita dalam bisnes. Itu syarat utama dalam semua company. Cuma cara pelaksanaan kita, pemahaman kita tu jauh berbeza. Jadi tabiat tu, saya bagi tahu dia. Tabiat kita tu kena ubah. Supaya dia menjadi tabiat. Bila tabiat dia daripada ilmu bertukar menjadi tabiat, itu maksud tabiat ni apa? Kerja dia buat benda tu tiap-tiap hari. Tak buat benda tu, dia tak happy. Orang panggil tabiat. Jadi tabiat kedua anda tahu dah, dalam bisnes ni, dia belajar kenapa bentuknya teamwork itu. Teamwork ini, kita membentuk satu tabiat yang kedua. Iaitu kita tak perlu menggunakan semua masa kita. Nak buat bisnes kan perlukan masa. Anda bayangkan satu produk kalau kita seorang-seorang nak buat, nak push kat market tu, pengsan kita. Nak dapatkan hasil sejuta, 2 juta, 50,000 sebulan, 60,000 nak buat jualan, tak payah. Dalam konsep bisnes, kita menggunakan konsep teamwork. Iaitu kita menggunakan masa orang lain sikit. Orang tu pun dapat juga. Kita guna sedikit,
orang lain guna sedikit. Jadi ramai-ramai guna masa seorang sedikit. Dalam masa 24 jam, kita menghasilkan berapa jam kerja kita. Cuba tengok baik-baik. Dalam masa 1 jam, kita menggunakan masa kita. Kalau kita seorang buat bisnes, seorang-seorang, berapa jam kita mampu buat? Penat kita. Tapi kalau kita ada teamwork, kita bentuk pasukan, kita boleh share. Dia gunakan 20 minit, orang ni guna 20 minit, tapi ada 20,000 orang menggunakan masa 20 minit saja satu hari untuk buat perniagaan itu. Jadi jumlah total masa yang diperlukan untuk kita sukses dalam satu bisnes, berapa jam? Itulah anda tahu maksudnya saya. Anda kena fokus dekat teamwork ni. Masa tu kita boleh share, menggunakan masa-masa orang lain. Yang hebat lagi kalau anda tengok jutawan-jutawan ni, duit pun dia pakai orang punya duit buat bisnes. Lagi kurang asam. Kalau anda tengok jutawan nombor 1, nombor 2 dunia yang terkaya di dunia tu, kalau anda baca dulu, saya baca kisah-kisah, duit dia pun tak keluar, kedekut pahit dia tu. Duit pun dia pakai bank punya. Wah, dia bukan perlu pinjam bank. Duit dia berbilion-bilion. Tapi dia tak pernah guna duit tu, dia pergi buat apa? Dia sebab dia ada, dia pinjam duit bank. Dia guna duit bank tu buat bisnes. Dia pinjam duit orang lain punya, partner dia punya duit. Dia punya orang lain punya duit. Nampak tak? Apa konsep itu? Teamwork. Kan bila bentuk pasukan, masing-masing kena keluar modal seorang sedikit. Dia guna otak dia. Dia guna modal duit orang. Untung dia ambil sikit. Untung dia ambil. Ini yang hebatnya dalam teamwork. Jadi kena ada pengetahuan dekat situ. Jadi ada tak dalam apa yang kita buat sekarang ni, teamwork tu ada. Masa anda tengok kenapa banyak leader-leader boleh menghasilkan income sampai ratusan ribu. Kenapa orang boleh capai income sampai 200,000 sebulan, 500,000 sebulan dalam bisnes seperti ini. Itulah kekuatan teamwork, pasukan. Itu dalam keadaan kalau tak stabil. Kalau fully kita stabil, anda boleh bayangkan berapa income kita boleh cipta. Memang gila bisnes macam ni. Sebab tu kita kena belajar. Kalau kita minat nak merubah hidup, belajar benda ni. Teamwork itu bentuk pasukan ni penting dia adalah berkongsi segala-galanya. Masa kita kongsi. Kalau seorang kita kena buat 24 jam. Sebab tu anda tengok ada orang buat bisnes masa dia terlalu sibuk. Sibuk semua, duit banyak, hasil banyak. Tetapi anda tengok dia punya sibuk tu, ya Allah ya Tuhanku, bukan 24 jam sehari, 48 jam sehari. Sampai masa. Jadi buat apa? Kalihkan dia kan dalam bentuk teamwork, pasukan. Itu masa tu kita berkongsi. Kalau seorang kata kita perlukan masa 48 jam lah. Bukan 24 jam sehari, 48 jam sehari untuk kita capai target tu. Kita kongsi 2 orang. Jadi 24 jam, 24 jam. Kongsi 4 orang, bagikan jam tu. Kongsi 20 orang, kongsi 100 orang, kongsi 1,000 orang, kongsi 2,000 orang, kongsi 3,000 orang. Last kali tinggal minit saja. Tapi hasil sama tak? Hasilnya sama tak? Sama. Jadi sebab tu bila anda buat bisnes, kita buat bisnes, kita main-main dengan bila di Volten anda kita bentuk pasukan ni, banyak orang dia gagal sebab dia kena buat kerja seorang-seorang. Dia jadi salesman seorang-seorang, dia ambil produk, dia tahu kekuatan kita punya company ni kalau kita buat dalam bentuk teamwork, memang kita boleh jadi jutawan. Tapi kalau kita ni jenis tak mau belajar, malas nak join, malas nak ambil tahu, anda buat seorang-seorang, maka anda penat. Masa anda seorang, berkongsi anda buat seorang. Produk anda seorang. Risiko tanggung seorang-seorang. Semua tanggung seorang-seorang, lah pengsan seorang-seorang. Jadi anda faham tak kenapa tutorial yang saya buat teamwork ni penting? Ini sambung semalam. Semalam saya tunjuk dia punya tu. Hari ni saya tunjuk sebab dia. Kepentingan teamwork. Jadi apa lagi? Kita tengok. Satu, kita boleh berkongsi kita punya masa. 2, kita boleh berkongsi kita punya modal bisnes. Modal nak buat bisnes tu, kalau anda tengok, modal nak dapat income yang berjuta ni, saya dah bagi tahu berulang kali dah dalam semua video. Paling sukar kalau kita niaga modal yang kecil. Sebab dia punya keuntungan tu kecil. Modal dia kalau anda tengok, kalau kita ada RM1, kita nak niaga apa RM1? Boleh niaga apa? Anda pergi beli pen, anda mula berniaga, mesti boleh. Walaupun RM1 pun tetap boleh buat bisnes. Anda kata, cikgu, nak mula buat bisnes ni modal berapa? Berapa anda ada? Anda boleh mula hari ni juga. Sekurang-kurangnya anda pergi dekat kedai pen, ambil pen 2-3 batang. 2 batang ada kedai RM2 tu, dia bagi 10 RM2. Pen RM2 tu. Anda pecahkan pen tu 10, anda bawa sebatang-sebatang, pergi jual ke orang RM1 satu. Orang tak kisah pun. Anda pergi kat kedai makan, bang, ada budak ni pen saya jual RM1.
Walau anda beli RM2, 20 batang. Anda pergi jual RM1 sebatang, anda dapat untung RM18, bang. Orang tak kisah pun. Adik, anda nak beli pen, abang jual RM1. Cantik-cantik anda buat. Boleh buat tak? Boleh. Tapi anda tengok, RM2, anda baru boleh dapat dalam sekitar untung tolak lebih kurang RM10 atau RM12. Kalau modal anda RM10, anda boleh capai keuntungan dia biasanya sekali ganda, RM20. Kalau anda punya bonus modal RM10 nak dapat RM10,000, agak sukar. Lambat. Boleh capai tapi masa lambat. Tapi kalau modal anda RM10,000 untuk dapat untung RM20,000, nak naikkan duit kita menjadi RM20,000 tu mudah. RM20,000 nak jadi RM40,000 tu mudah. Tapi kalau RM2 nak jadi RM40,000 tu agak lama. Susah sikit. Jadi bila kita nak dapat keuntungan yang besar, matematiknya mesti modalnya besar. Jadi macam mana cara nak buat? Gunakan teamwork. Gunakan pasukan. Jadi siapa yang menggunakan modal? Kita punya CEO. Kita tak keluar modal. Nampak tu? Orang jutawan kan ajar. Niaga modal bagi orang keluar. Modal bagi orang keluar. Kita modal. Kita punya CEO yang awak keluar modal. Modal kita bukan kecil. Juta. Sebab tu kita boleh buat income juta. Nak buka SQ tu saja. Nak buat dengan dia punya lab research. Nak cari produk. Nak beli tu. Nak ambil lesen. Nak buat bangunan. Nak cat bangunan. Nak buat pejabat. Anda tahu tak berapa kos dia? Nak beli pejabat center. Nak buka posting barang, produk, lesen. Oh ya Allah ya Tuhan, berjuta. Kita keluar tak modal dekat posting? Tak keluar kan? Nampak tak? Kita buat bisnes yang sama tau. Kita buat bisnes yang sama. Sebab orang kata kalau modal tu besar, insya-Allah dapat income besar. Terbukti tak kita buat di Volten kita dapat income yang besar. Dia dapat sampai setengah juta sebulan. 200,000, 100,000. Ini satu projek. Sebab tu saya kata, satu projek yang begini besar, ada orang boleh buat, tak kisah. Sebab dia ingat, modal dia tadi, modal dia mana? Modal dia keluar jadi agent tadi. Yang dia beli produk itu, dia kata modal bisnes. Modal bisnes tu, yang HQ buat tu, itu modal. Jadi kita gunakan modal orang lain. Kita tak ambil risiko apa, rugi apa pun tak ada risiko sikit pun. Semuanya kita punya CEO yang tanggung risiko. Dia yang keluar modal berjuta-juta. Dan ini satu bisnes yang besar. Bila modal berjuta, insya-Allah mudah untuk kita menghasilkan duit berjuta. Ini yang jutawan-jutawan buat. Yang saya bagi tahu tadi dalam team power, the power of teamwork adalah membentuk pasukan. Modal pun kita guna orang punya modal. Masa kita guna orang punya masa. Berkongsi-kongsi seorang sikit masa. Ini yang power. Jadi sebab tu kita kena fokus. Bila ada kursus teamwork, pasukan tu kita kena belajar. Apa lagi kita boleh curi orang punya? Ilmu. Masa. Duit. Modal. Ilmu. Ilmu pun boleh curi orang punya. Bukan saya perlu. Okey, contoh. Saya tak fokus bahagian produk. Saya tak pandai sangat nak bahagian produk. Tapi bahagian lain, bahagian bina grup, saya pandai. Jadi anda fokus bahagian produk, saya bina bahagian grup. Orang ni bina bahagian ni, orang ni bina bahagian ni. Dan kita berkongsi, kita gabungkan semua. Dalam satu tim, dia lengkap semua. Dan semua orang boleh sukses. Bukan kita tunjuk hero. Ada orang semua dia nak belajar. Yang ni dia belajar, yang tu dia belajar. Itu pengsan. Lama-lama dia pengsan. Fokus dekat bidang anda. Okey, kemudian kembangkan. Dia ni minat bahagian apa? Bahagian produk dia power. Okey, semua dia akan master. Bahagian produk tanya dia. Bahagian presentation untuk sistem, okey, orang ni cover. Bahagian ni orang ni cover. Sebab tu kita punya VSS, anda tengok tak boleh buat seorang-seorang. Bergabung, 3. Okey, bahagian motivasi siapa? Bahagian ini siapa? Dan benda ni membentuk satu tim akan menghasilkan satu keputusan yang bagus. Jadi kita tak menanggung risiko. Modal sharing. Ilmu sharing. Ilmu dia kita curi. Ilmu ni dia curi. Kita curi. Ilmu kita pun kena curi dengan orang lain juga. Hasilnya seorang sikit ambil. Jadi stres tak kita? Tak stres. Tapi disiplin kena ada. Itu yang maksud saya teamwork. Itu yang dimasukkan dengan pasukan. Kenapa kalau anda nak create diri, nak jadi jutawan dalam hidup, anda tak boleh buat bisnes yang solo. Akan ambil masa yang lama. Boleh buat tapi masa terlalu. Tapi kalau nak go faster, anda bentuk pasukan. Di mana kita berkongsi dengan value yang besar. Contoh, okey, anda kata mana boleh cikgu kongsi, kami dapat sikit. Ini konsep dalam teamwork berbeza. Okey, kalau anda seorang dapat RM10, anda dapat seorang. Okey, anda jadi kedekut tak nak berkongsi dengan orang sebab kalau anda kongsi RM10 bagi 2 orang tinggal RM5. Kalau 4 orang tinggal RM2.5. Bukan macam tu. Dalam teamwork bukan macam tu. Anda dapat RM10.
Okey, bila anda berkongsi dengan orang, anda punya pendapatan naik kepada RM40 lebih lagi. 4 orang. Jadi anda punya income, total income 40, anda tetap dapat RM10. Itu minima. Tapi yang dapat double. Anda cari 10 orang, seorang tu dapat, anda tadi dapat RM10, dia akan pergi kepada RM100. 10 orang tu, anda punya income jadi RM100. Tapi orang lain pun dapat juga. Anda pergi ke 1000 orang, anda punya income tadi pergi RM1000. Jadi sistem matematik dia bukan macam yang anda jangkakan. Bila saya ni dapat RM100, saya kongsi 4 orang, tinggal RM25, cikgu. Tinggal RM25. Maka tak nak berkongsi, bodoh tu namanya. Dalam teamwork, kita bukan berkongsi dari segi income, dari segi gerak kerja, penghasilan, tindakan, ilmu, masa. Semua kita bergabung. Jadi kalau anda buat bisnes, anda malas nak attend training. Kenapa? Ilmu kita curi habis. Ilmu tu, sebab tu anda tengok, toke-toke kilang, mana dia belajar semua sains-sains. Dia tak perlu belajar, tak perlu tunjuk banyak pandai. Anak kaya dalam dunia ni bukan perlu banyak pandai. Anda perlu tahu bidang yang anda nak buat saja. Kemudian, bahagian sistem, komputer sistem, lantik orang kerja. Sebab tu kilang lantik engineer, bahagian elektronik, engineer, bahagian komputer, bahagian financial, bahagian apa. Apa yang dia buat tu? Dia beli orang yang ilmu bidang tu, yang master bidang tu. Buat. Maka dia bentuk satu kilang. Dalam satu kilang tu dia panggil satu tim, satu pasukan. Semua dalam dunia macam tu. Cuma kita nak tunjuk hero buat seorang-seorang. Itu jahanam tu. So dalam Volten, anda nak tahu kenapa perlu kalau anda kita yang nak sukses dalam bisnes macam e-commerce, bayangkan sistem kita punya pasukan itu bentuk daripada beberapa sudut. Satu, kita buat direct. Dua, online. Online. Ni, live video ni, kita boleh buat dalam bentuk pasukan ni. Anda tengok, benda ni akan menolak kita lagi cepat. Ilmu dapat dengan cepat. Dulu ilmu kita kena buat perjumpaan. Nak faham kena buat perjumpaan. Nak kena buat appointment. Sekarang tak payah. Terasa nak on-on saja. Panggil semua live. Kalau tak kaya lagi, fikir-fikirlah sendiri. Saya beritahu. Anda nak apa lagi? Jadi saya dah ceritalah. Teamwork. Kenapa pentingnya dalam Volten ni atau dalam komunitas bentukkan pasukan itu. Supaya kerja kita jadi mudah tapi penghasilan tinggi. Itulah magicnya teamwork. Pasukan ni dia magicnya kat situ. Sebab apa? Volume dia kira bilangan tim, bilangan pasukan. Dia bukan kurang, dia menaik lagi. Bukan macam anda sebut tadi. Kalau saya ada RM10, bahagi 4 tinggal RM25. Bukan macam tu. Dia jadi kalau anda RM10, kalau anda cari 4, jadi 40. Anda cari 40 orang, jadi 4,000. Anda cari 4,000 orang, jadi 40,000. Itu konsep dia. Yang membezakan dia yang dengan sistem yang banyak orang. Jadi kenapa anda semua, kebanyakan kita tak mau belajar ilmu teamwork ini. Bentuk pasukan. Bila kita pandai bidang tu, anda tahu tak, bisnes apa pun kita tahu teknik dia nak buat. Boleh, anda boleh dapat clue. Jadi kenapa saya bersungguh-sungguh supaya anda, kita, saya yang membentuk menjadi ejen di Volten ni, serius membentuk pasukan masing-masing. Sebab tu kita bentuk hubungan yang baik kita dengan teamwork, dengan company punya, walaupun dia grup lain-lain. Semuanya kalau anda Volten, kita tak pernah buat hal. Kita tak nak buat hal. Kita bentuk pasukan. Sebab apa? Bila dia pasukan ni terbahagi kepada beberapa level. Satu, kita punya level. Kan ada pasukan grup kita. Tapi kita kena ingat, kalau kita tak kuat, company juga tak kuat. Jadi kita perlu bentuk pasukan under company pula. Jadi pasukan itu siapa? Semua ejen di Volten adalah teamwork. Maka kita perlu bergabung untuk menjadikan kita punya cita-cita semua orang mencapai dengan mudah, tidak menjadi masalah. Maka company pula membentuk pasukan. Anda perasan tak sekarang ni? Apa yang Volten buat sekarang ni? Training, kursus. Apa itu training? Supaya semua orang dapat ilmu, berkongsi ilmu tu. Pecahkan ilmu tu ke bawah nanti. Bukankah itu teknik millionaire? Bukankah 7 tahun semua buat benda ni? Kursus, kenapa? Tapi anda pelik tak? Satu benda yang pelik berlaku. Saya nak bagi tahu kepada anda. Dalam setiap kursus, saya bagi tahu habit. Tadi habit orang pertama tadi, orang jutawan ni dia suka kira duit. Yang kedua, dia ni suka tumpang orang punya. Jutawan semua di dunia perangai serupa. Dia suka buat kerja rugi, sama-sama rugi. Kerja ilmu tak payah bayar semua. Orang ni tolong belajar kat dia, orang tu dia guna orang.
Semua jutawan macam tu. Dia akan guna berkongsi ilmu. Orang ni pandai, dan dia bagi orang ni. Dia bagi orang ni. Dia bagi. Sampai dia pun tak tahu siapa dia. Dia orang lain uruskan semua. Dia tak perlu, bukan nak master semua. Dia ada satu part yang dia master, bahagian lain dia bagi orang lain. Tapi ada satu benda yang dia buat seorang-seorang. Anda tahu tak? Dia suka belajar seorang-seorang. Orang yang menjadi jutawan ni ada satu habit dia. Dia suka duduk seorang-seorang, belajar macam mana nak upgrade diri dia setiap kali. Jadi dalam teamwork ni, saya minta ilmu ni kena pakai. Bila kita nak buat sesuatu, dia mesti ada perubahan ilmu. Kalau kita menggunakan ilmu yang zaman dulu, zaman kita buat dulu CNI lah, apa dulu, sekarang ni, masuk zaman sekarang ni, pakai kaedah yang sama, training yang sama, motivasi yang sama, jahanam. Jahanam saya bagi tahu kepada anda. Zaman bertukar dah. Anda perasan tak kalau dulu kita punya meeting, kita buat presentation pakai coat, pakai tie lah, macam-macam lah. Sekarang anda tengok pakai slipper pun ada, tak kisah pun orang. Yang penting dia orang nak tengok apa yang kau orang boleh bawa, apa yang kau orang boleh bagi kami penerangan tentang ni. Hasilnya macam mana. Tu zaman dah bertukar semua. So banyak kita kena belajar. So apa yang habit saya nak bagi tahu. Tadi kalau syarat untuk orang yang nak sukses tu tadi saya lihat mereka utamakan dekat teamwork. Semua sekali. Dia ajar pula cara-cara bila kita dah jadi teamwork tu, apa syarat-syarat kita nak jadi teamwork. Lagi saya ulas sikit. Yang saya nak bagi tahu kena habit dia dulu. Daripada apa yang dia belajar, kemudian dia bertukar menjadi habit. Habit nombor satu, dia pun kalau bab financial, dia orang suka kira duit. Walau 10 sen dia kedekut. Bukan dia orang kedekut, dia orang calculate financial mereka. Sebab mereka ada financial management. Mereka tahu nak guna duit yang masuk dan dia sebab dia punya konsep dalam hidup adalah duit bekerja untuk mereka, bukan kita buat kerja. Duit buat kerja untuk mereka. Itu millionaire. Kita dah dapat duit sikit lagi perhabis, dapat duit banyak sikit perhabis, lepas tu jam company miskin balik. Beza dengan depa. Sebab tu kita kena belajar banyak dengan orang yang sukses ni. Dia pun dapat financial, kembangkan dia, kembang supaya money, duit itu bekerja untuk mereka. Kita tak. Pasal apa ada putus? Jadi kena belajar bidang-bidang. Jadi di Volten ni saya tengok kita punya company serius bagi kursus. Anda tahu costing kita buat tu memang company bayar besar. Dan kita tengok hasil dia. Nanti kita boleh share training-training yang nanti ada dekat HQ apa dia buat. So bahagian financial kita nak, kalau kita nak jadi jutawan berikutnya, jaga bahagian financial management dalam teamwork, dalam pasukan kita tu sendiri. Bentukkan financial management. Maksudnya perbelanjaan duit kita tu, yang penghasilan kita, supaya lepas ni kita semua hidup tak susah lah tentang financial. Semua orang dah cipta income, semua orang ada income, dan jangan jadi macam biasa-biasa dulu. Anda tengok, jadi jutawan setahun, 2 tahun, lepas tu jadi tak ketahuan bertahun-tahun. Jadi jutawan, lepas tu jahanam, jadi miskin balik. Sebab kita tak belajar financial management seperti jutawan belajar bagaimana memberanakkan duit tu, menghidupkan duit tu supaya last kali duit buat kerja untuk kita. Jadi dari mana hasilnya? Daripada teamwork tadi, pasukan tadi. Dalam bisnes kita bentuk pasukan tu tadi. Okey, jadi apa kepentingan pasukan tu? Memudahkan kerja, ilmu, semua berkongsi. Kita berkongsi dalam masa, kita berkongsi. Lagi apa lagi? Penghasilan kita berkongsi. Dan dia bergantung kepada berapa besar anda punya pasukan itu. Jadi masing-masing kita kena bentuk pasukan itu. Jadi apa tugas kita? Lahirkan pasukan masing-masing. Jadi sebab tu banyak orang dia buat kerja solo. Beza solo dengan tim ni jauh beza. Nak jadi solo, anda buat solo, pergi buat sale produk seorang-seorang, itu untuk belajar peringkat awal is no problem. Memang semua orang pun buat. Tetapi at the end fokus bahagian teamwork. Anda nak income besar, bisnes yang mudah dalam dunia ni adalah bentuk pasukan. Walaupun dia untung RM1, tapi kalau ada 1 juta orang, anda tahu tak, income kita RM1 juta. Konsep dia begitu saja. Kita ada RM1, untungnya RM1 je, tapi ada 1 juta sale pada hari itu, anda punya income pada hari itu RM1 juta. Inilah konsep millionaire buat di seluruh dunia. Cuba anda tengok semua hantar produk lah ni, anda tengok dekat online, sistem online sekarang ni, barang apa kita nak order barang, semua main beli sampai di rumah. Siapa toke-toke tu? Cuba anda tengok toke tu siapa tu?
Pekerja seluruh Malaysia sekarang banyak sekarang duduk buat kerja benda tu sekarang. Anda tengok bagaimana yang perlu anda tengok bukan kehebatan dia punya sistem. Okey tu fikir macam mana. Benda yang orang tak pernah fikir dia fikir. Itulah yang berikutnya saya nak bagi tahu kepada anda. Next adalah dalam teamwork tu apa yang kita kena buat. Fungsi kita sebagai leader apa dia? Iaitu kita selalu kena ada ilmu baru. Sebab perubahan zaman sentiasa kira second. So, semua orang kena ada knowledge baru, pengetahuan baru. Kalau anda repeat benda yang sama, orang yang sama, zaman berubah, nanti kita punya income tu akan down. Kita punya group akan down. Jadi sebab tu dulu kita pernah masuk, ilmu ni tak akan habis. Sebab tu banyakkan diri anda duduk di rumah tu, waktu diam-diam, duduk seorang-seorang, learn. Bagi target, so apa next, esok aku nak buat apa. Esok aku nak buat apa kelemahan-kelemahan aku. Jadi dia ada pengetahuan, dia ada ilmu kat situ. Dan sistem sekarang mudah belajar, sangat mudah belajar sekarang. Jadi banyak kita buat perubahan dalam diri. Di sini kita buat apa? Kalau kita ada 400 orang dalam teamwork kita, 40 orang yang punya sifat macam ni, kita ada 40 pengetahuan baru. Kita ada 400 pengetahuan baru. Benda ni akan menjadikan sistem itu komplit. Dan bila masa kita nak ada masalah, kita tak tahu, ada grup kita tahu. Apa yang kita tahu, di masalah kita bermasalah, orang lain boleh cover. Ini kekuatan teamwork. Yang pentingnya satu tim itu membentukkan hasil yang sama. Kita buat satu projek yang dah dia bagi tahu tadi. Syarat untuk kita jadi jutawan, nak dapat income juta-juta, modal kena juta-juta. Kita dah bagi dah risiko dia, Ismail Cik Ani yang tanggung. Kita punya CEO. Dia dah keluar juta dah. Alhamdulillah kita tak boleh keluar modal pun, nampak tak? Jadi kita dah dapat satu bisnes yang berjuta. Jangan ingat kita kena keluar. Banyak orang dia suka. Bisnes tu aku yang buat keluar sendiri, benda tu aku akan fokus. Kalau dia keluar sendiri, anda tengok program semua dia berani buat. Sebab dia takut rugi. Sebenarnya kita bukan soal takut rugi. Kita nak sukses. Jadi biarlah orang keluar modal pun tak apa. Yang penting sukses. Saya keluar modal pun boleh. Tapi risiko saya tanggung lah. Duit saya ada tak? Sekarang dah orang buat keluar dah modal. Kita duduk benda yang sama apa. Tak payah keluar modal. Post produk pun syarikat tolong cover. Yang penting kita punya pemikiran kita tu. Kena berkongsi. Kita pun boleh curi bosnya ilmu. Kita boleh curi kita punya trainer-trainer. Tapi buatlah betul-betul. Inilah satu bisnes. Anda nak bagi reason apa lagi? Saya tanya anda. Yang duduk dalamnya. Ada tak satu apa yang anda tak setuju? Anda yang berminat tentang bisnes. Semalam saya dah bercakap dah. Dekat jamuan makan semalam. Apa anda tahu tak? Dalam dunia ni semua. Bila berceramah. Ya, rezeki kita 9/10 daripada bisnes. Semua orang cakap macam tu. Semua orang. Tapi saya buka buku tu dari semalam, kemarin dulu, sampai hari ni, tadi, jawapan dia sama saja. Dia tetap bagi tahu dalam buku tu, dia cerita kat saya, yang betul-betul faham, yang betul-betul nak ubah hidup ni 5%. Daripada orang. 100 orang tu, 5% tu yang menghairankan, malah mengejutkan dia. 5% saja tu. 100. Sebab tu anda jangan heran bila kita jemput kita punya tim, kita punya ejen nak bentuk 100 orang. Anda jangan heran. 100 orang tu mati 95, 5 tinggal tu normal ya. Dari dulu tak pernah bertukar. Jadi cuma 5 tu siapa? 5 sebab tu anda tengok sukses tu dia punya match sama saja. Bentuklah training, bentuklah motivasi, berasap-berasap. Saya buat motivasi sampai kepala saya sendiri pecah habis, bercerai dah buat motivasi. Merata tempat bagi. Dulu bila saya buat motivasi, orang kata kena bayar. Lepas tu saya pun tak apa, tak ada duit, bagi free. Saya bayar pula lagi. Hotel pun saya tolong bayar. Panggil dia orang mari punya nak bagi tahu kat dia orang ni, kau orang boleh kaya, kau orang boleh jadi jutawan. Mai saya tunjuk cara dia macam ni. Tak. Dia kata model tak ada cikgu nak masuk training. Tak apa, free saya bayar. Punya nak tolong. Makan tak ada, makan saya pun bagi free lagi. Bila bagi free, dia langsung tak pergi. Benda tu kalau tak pergi pun tak apa. Bukannya aku keluar duit pun. Pula. Jadi macam mana lagi kita nak buat? Saya buat kursus free semua. Bagi. Sebab apa? Saya rasa lah. Dalam kursus saya duduk tengok tu, siapa pun boleh kaya. Cerita dia boleh kaya lah. Satu benda je. Kalau nak rasa nak tengok hebat kita, nak hebat tak mana cikgu. Anda nak ada satu benda yang dalam semua
training yang saya masuk, dalam semua kursus motivasi yang saya masuk, satu perkataan je saya tak pernah dengar. Yang saya suruh cakap kat anda tu, dia orang tak pernah cakap. Kalau anda nak tahu, dalam anda pergi cari dalam semua ceramah motivasi dan sebagainya, ada satu word yang saya buat sendiri, itu saya cipta sendiri dan saya lakukan sendiri. Buat apa yang orang lain tak boleh buat. Ayat tu. Anda nak rasa tak? Saya cuma cerita kat anda je. Tapi kalau anda nak tahu dia punya hebat dia tu, kalau dalam Voten, anda nak rasa tak? Anda boleh beat semua orang. Sekali saja saya minta. Selalu saya kata, cuba anda buat sekali saja. Disiplin 9 tahun je. Kalau saya bentuk pasukan tu, soal jadi tak jadi, anda jangan peduli. Anda jangan berhenti selama setahun. Biar orang kata kita gila selama setahun. Tunggang langgang kita selama setahun. Taat kita selama setahun. Buat kerja ikut time lebih pada orang setahun. Buat apa yang orang lain tak boleh buat. Lepas tahun nanti anda akan tengok benda ni tak pernah dimotivate di mana-mana motivator di dunia ni pun. Dia orang tunjuk sistem, sifat orang dah berjaya macam tu. Saya bagi tahu satu hal saja. Susah sangat anda nak tahu kisah nak sukses ni. Lakukan sekali je semua itu anda. Anda tengok orang lain hebat, anda buat jauh lebih hebat daripada mereka. Daripada rajin, anda 10 kali rajin. Boleh buat apa? Anda tak percaya cakap saya. Anda nak kaya dengar ceramah saya, betul-betul saya beritahu kepada anda. Anda nak rasa perubahan dalam diri. Kalau orang minta kita belajar sampai muntah. Kalau malam ni ada training, hujan ribut aku sampai. Anda reason sikit pun tak ada. Hari ni aku nak jual produk berapa? 10 kotak. Bangun pagi, pukul 8 pagi. Aku tak ada kerja apa. Hari ni start aku buat sale. Sejam sekotak, sekejap. Apa nak jadi. Aku macam kerja. Lepas tu, tak apa. Selama setahun je. Anda akan jumpa sesuatu. Anda percaya sekali. Saya banyak bagi clue benda ni kepada anda. Anda akan tengok selama ini, anda bukan anda sekarang. Maksudnya kalau nak belajar tu, belajar sampai muntah. Buat kerja sampai muntah, rajin sampai muntah, tanggung risiko, tanggung gila, tak pernah peduli orang. Jangan peduli hal orang, jangan peduli buat kerja, buat betul-betul. Ubah diri setahun ya, memang kita tak boleh bertahan lama. Kalau saya kata bentuk pasukan dalam tim, bentuk. Orang tak mau, tak apa, bentuk. Orang ni tak mau cari orang ni, tak mau cari orang ni. Move. Janganlah esok, anda disipat lagi petang lah, malam tu semua orang biasa-biasa. Kalau anda nak buat apa yang orang lain tak pernah buat, kalau anda rasa nak beat sesiapa, anda lakukan apa yang orang lain tak mampu buat. Anda akan tengok betul tak betul. Kalau orang lain belajar, anda belajar. Kalau orang lain tu belajar, anda belajar. Dan anda mengajar. Ingat tu. Orang lain belajar ya. Anda belajar dan mengajar. Membezakan anda dengan orang lain. Kalau hari ni orang study benda yang anda faham, anda cari sistem baru. Bagaimana boleh upgrade sistem. Tengok contoh-contoh yang lain. Upgrade mesti lebih pada orang sentiasa. Nah, anda akan tengok dalam diri kita ni, bukan perlu bertahun-tahun. Anda nak tengok perubahan dalam diri kita, tu tak perlu bertahun. Even 3 bulan pertama, anda dah tengok dah dia punya reaksi dia. Sebulan pertama, anda dah tengok reaksi dah. Betul tak betul teori kata? Lakukan sesuatu yang orang lain tak mampu lakukan dia. Anda buat dekat Voten. Try sekali. Anda akan tengok betul tak betul. Saya dah kata dah, yang duduk dengar ceramah saya, yang hari ini, dalam diri masing-masing itu, ada sesuatu yang anda sendiri tak pernah tengok. Betul. Anda percaya cakap saya. Kalau benda tak betul, saya dah buat sekali dua dah. Memang miracle. Lakukan dalam bisnes ni. Sekali saya nak tengok. Sebab sekarang ni, jangan bagi reason. Saya beritahu kepada anda. Anda kena ingat teori saya. Dalam bentuk apa pun, kita bukan mati kerana benda-benda ni semua. Kalau Allah titik kita mati, kita mati. Kita pengsan, kita penat, kita ada risiko, kita berani segala-galanya pun bukan menyusahkan kita pun. Tapi yang anda akan tengok tu, impak kepada kesan dia tu. Anda baru tahu selama ni anda bayang saja nak dapat 1 juta tu, anda akan tengok bukan 1 juta, 4 juta baru anda boleh cipta. Selama ni aku duduk terbayang-bayang bersikit-sikit. Selepas tahun, anda tengok betul tak betul. Anda jadi gila selama setahun. Gila-gila. Lebih pada orang lain. Saya kata buat, lakukan apa yang orang lain tak mampu buat. Cuba sekali saja. Saya merayu pada anda. Saya nak tunjuk bahawa dalam diri kita ni ada sleeping giant. Ada gegasi tidur yang memang ada dalam diri kita. Tapi kita ni buat lembek. Manja. Sifat-sifat negatif tu, anda tengok.
Banyak menyalahkan kita saja dalam motivasi. Bila kita menyalahkan kita, kita tak ada peduli dengan orang lah. Orang nak mengata kita, orang nak mengumpat kita, bye-bye sama dia. Peduli apa? Bukan aku merajukkan nak kata aku kata je lah apa dia orang akan masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Aku tahu target aku buat apa, aku move, aku akan buat lebih hebat pada orang. Orang yang kerja 2 jam, aku 4 jam. Orang 4 jam, aku 8 jam. Orang 8 jam, aku 16 jam. Bukan aku nak mati, bukan selama-lamanya. Setahun. 6 bulan saja anda akan tengok perubahan dalam diri. Benda ni memang ajaib, saya bagi tahu kepada anda. Lakukan sekali je. Anda rasa tension, stres, anda rasa anda give up, cari satu benda yang boleh menolak anda naik. Mesti ada punya. Benda ni saya bagi kepada bila kita terlalu susah dalam hidup tu sebenarnya satu rahmat bagi kita. Masa tu baru kita berfikir nak bangun sekuat-kuat kita dalam diri kita kan. Sebab tu kalau tengok bola tu daripada buat motivasi, tekan bola tu penyek ke baru dia melambung ke atas. Betul lah tu. Bila penyek dia, orang ni kalau dia setakat bagi normal macam tu, dia tak sedar lagi. Bagi dia susah sesusah-susahnya, nanti dia bangun sekuat-kuatnya. Itu. Jadi kita tak payah tunggu kita susah. Apa yang kita ada sekarang, cuba saya nak buktikan kepada anda. Anda nak berapa? Anda nak berapa di dalam bulletin? Buat. Anda buat sekali je. Lepas tahu jumpa saya. Anda tengok apa yang anda nak ucap kat saya kat situ. Cikgu kelentong, cikgu kayu buat tak jadi apa ke? Atau cikgu, anda thank you dengan saya ke? Anda bila anda merasa perubahan mendadak, anda yang dulu betul-betul kecil sekarang jadi terhebat, perubahan segala-galanya. Saya nak tengok anda jadi. Cuma saya nak bagi clue kepada anda. Ada satu benda yang orang tak sedar dan banyak orang yang berjaya kadang-kadang sedar. Dia ada satu strength dalam diri kita ni. Kalau anda nak lakukannya, dia tak boleh lama-lama. Tapi anda boleh lakukannya 3 kali semua hidup. Buat apa yang orang lain tak boleh buat. Anda kena tengok orang lain. Kalau orang, macam segala sudut, anda kena tewaskan orang lain. Segala sudut. Tak kisah anda lelaki semua. Kalau orang tu rajin, anda kena 2 kali, 3 kali rajin pada dia. Kalau orang tu jenis tak takut. Ada kawan kita macam kita juga. Dia tak takut ambil risiko. Kita 10 kali ganda tak pernah takut ambil risiko daripada dia. Kalau dia muka penat, skala time dia kerja 6 jam sekali, anda double up. 12 jam aku kerja sehari. Anda mesti lebih segala-galanya daripada orang. InsyaAllah, hasil anda juga akan lebih daripada semua orang lain. Dan non-stop selama setahun, anda akan tengok sesuatu benda ajaib akan berlaku. Di mana anda sendiri akan terkejut tengok diri anda. Bukan orang lain tengok terkejut anda. Anda pun terkejut tengok diri anda sendiri. Oh, tu dia kalau aku tahu lama dah aku buat benda ni. Dulu aku duduk sedih sana, tak mau dengar cakap orang. Cuba buat sekali hari ni. Saya harap anda fokus betul-betul. Bila benda tu kita tak faham, memang kita muntah nak belajar kan. Kita tak faham, nak cerita tentang produk tak faham. Belajar, lantaklah apa orang nak kata aku. Apa benda hafal bodohnya aku ni pun tak apa. Belajar. Bukannya nak mati pun. Buang malas. Lama dah aku buang sikap malas aku tu. Jadi sampai tertidur malam tu baca benda produk ni apa. Nak faham dia macam mana. Sistem macam mana. Kita punya handphone nak pakai, nak lirik dengan sistem. Bodoh tak mau belajar. Hari ni aku belajar bagi faham. Nak convince, nak cakap dengan orang macam mana. Belajar. Lantaklah kalau orang nak kata apa. Orang kata aku bodoh. Bodohlah aku tapi aku buat juga. Semua sistem menguasai semua. Tindakan, kerja, aktiviti. Apa yang HQ buat, apa yang leader buat. Apa yang leader belum buat, apa yang HQ belum buat. Anda lakukan saja. Anda akan tengok apa maksud saya. Saya susah nak jelaskan sebab saya tak boleh tunjuk bukti benda itu. Tapi saya telah melakukannya 2 kali. Saya telah melakukannya 2 kali. Memang dahsyat. Mengubah hidup selama-lamanya dalam hidup. So, saya minta anda yang dengar ceramah saya hari ini, yang stres, cuba lakukan sekali. Memang perit. Saya rasa perit setahun dulu. Tapi di situlah mengubah 40 tahun kehidupan selepas itu. Sampai sekarang, alhamdulillah. Kerana setahun punya pasal saja. Tapi anda yang di Voltan, ataupun anda yang buat syarikat-syarikat lain, saya memang trust kepada anda semua.
Jangan sekali bantah dengan teori ini. Saya cuma nak bagi tahu kepada anda, anda memang ada satu benda yang hebat dalam diri masing-masing. Yang orang tak pernah keluarkan benda tu. Cara dia apa? Anda buang semua sikap negatif dalam diri tu. Kalau tak tahan, mesti tahu je. Lepas tu, anda bangun sekuat-kuat hati anda, bertahan selama 6 bulan dulu. Kalau anda boleh bertahan continue sampai setahun. Kalau sanggup belajar, belajar sampai muntah. Kalau buat kerja. Time masa lebih penat lelah, anda bertahan sungguh-sungguh. Maksud saya tadi, anda akan tengok. Apa yang saya maksud dengan sleeping giant yang duduk tidur dalam badan tu. Anda akan tengok nanti. Percaya cakap saya. Okay? So, saya rasa video saya sampai di sini dulu. Saya bila sebut ayat tu, saya macam sebab tu. Saya tak boleh cakap. Bila saya sebut, lakukan benda tu. Sebenarnya ayat tu ayat daripada ayah saya. Dia pernah tekan saya ketika itu. Dia kata, buat sekali, dia kata. Memang saya buat. Memang dahsyat. Sebab tu saya nak share dengan anda. Kalau anda nak rasa ke apa benda sebelum kita mati ke apa ke, anda nak rasa, bila saya sebut benda tu, saya kata sebab. Saya tak boleh cakap benda tu. Saya tahu saya lalu macam mana dulu kan. Pengsan orang. Tapi memang dahsyat. Saya percaya anda semua boleh lakukan. Okay? So saya harap Allah semua be the best. Saya betul-betul doa anda semua sukses. Betul kali ini saya nak tengok semua kawan-kawan saya, kawan baik saya semua menjadi satu orang yang paling luar biasa. Sekali ya saya nak tengok itu je. Saya teringin tengok anda. Memang saya doakan setiap hari. Berubah dalam hidup. Be the best always. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.